Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, malam, petang ataupun subuh. Tak kira lah kan, sebab saya cakap selamat semuanya. Sebab awak nak tengok bila-bila masa boleh, sebab saya upload dekat YouTube. So, today kita akan sambung kita punya lesson untuk hari ini. Topiknya ialah aggregate planning dan master planning MPS. Master planning scheduling ataupun master production scheduling. Sebelum saya pergi lebih lanjut, kita punya lesson untuk kali ini ialah kita baru saja masuk minggu ke-6. Okey, sebelum raya kita hanya ada 5 minggu. Dan selepas raya, minggu ni raya, kita baru masuk minggu ke-6. Supposedly, kalau kita tengok dekat kita punya lesson plan, berbalik kepada kita punya lesson plan, biar saya bawa awak sama-sama lihat kita punya lesson plan. Ni lesson plan kita. Minggu pertama kita dah belajar introduction, tapi minggu pertama kita semua tak ada. Saya pun lewat start, jadi ini memang dah hangus lah minggu kita ni. Kemudian production design development di sini kita dah cover lah sedikit sebanyak kita dah cover production design and development. Kemudian sekarang baru nak masuk sini manufacturing planning. Kita terlewat 1 minggu mengikut kita punya lesson plan kita, teaching plan saya lah. Kita dah terlewat 1 minggu. Jadi minggu ini saya akan cover manufacturing planning, control for vehicle production. Itu. Jadi hari ini saya akan cover pasal aggregate planning. Kita masuk kat sini ya. Aggregate planning, kan? Forecasting, inventory system, planning and distribution for vehicle product. Okay, saya akan cover pasal aggregate planning and master production scheduling. Master production scheduling. Okay, ini dia. Again, kalau kita lihat dekat slide yang saya tunjuk ni sekarang ni ialah saya ada tunjuk kat situ kita masih di dalam cover ataupun di dalam objektif CO1, iaitu ability to identify and distinguish components, facilities required for the production and manufacturing of various food and agricultural product. Okay, untuk first half ni, bukan first half lah, first half ni lah yang saya cover ni. Yang ni 1, 2, 3 ni, topik-topik ni semuanya ialah berkenaan dengan setup ataupun planning ataupun forecasting dekat apa yang terjadi dekat industri lah. Kalau you nak buat satu industri, tak kira lah you nak jual apa pun. So, benda-benda ni you perlukan. Production design, development dia, kemudian planning dia, macam mana you nak forecast, kemudian inventory system. Kemudian last sekali, selepas plan layout, kita akan cover pasal animal and biological product lah. Contoh-contoh animal and biological product. Itu tak apa, nanti kita akan cover. Tapi untuk minggu ni, saya try untuk habiskan yang ini pada hari ini juga, untuk lesson yang ini. So, let's continue. What is actually aggregate planning and master production scheduling? Okay, aggregate planning selalunya orang panggil dia aggregate planning lah. Kita tak panggil dia AP. Tapi untuk master production system, kerap kali, oftenly, we call it, in the industry, we call it as MPS. Master Production Scheduling. Okay. What is actually both of them? Both of them is to determine the quantity and timing of production for the immediate future. Okay. Awak baca kat situ. Dia punya objektif dia. Objektif of aggregate planning and master production scheduling, or MPS, is to minimize cost over the planning period by adjusting the first one, production rate, inventory levels, overtime work, subcontracting, and other controllable variable. Okay, other
controllable variable, seperti materials, apa lagi yang others variable, label, inventory label, dan macam-macam lagi lah. Ada controllable label, semua yang boleh dikontrol. Okay, aggregate planning is required for one industry because of logical overall unit for measuring sales and output. Ia adalah logical overall unit. Kalau misalnya awak menjual kuih raya sebagai contoh, ataupun awak menjual lemang sebagai contoh, sepanjang tahun kan, jual lemang sepanjang tahun. So aggregate planning ni ialah logical overall unit untuk measure sales and output. Okay. Kemudian, a forecast of demand for intermediate planning period in the aggregate units. Okay. Dia forecast of demand. Awak nak kena, awak boleh forecast demand awak melalui aggregate planning. Kemudian, apa itu aggregate planning? The third one is a method for determining the cost. Method untuk tahu cost yang awak keluarkan untuk perniagaan awak lah. Kenapa nampak gelap kamera ni? Adakah sebab saya memang gelap? Kenapa saya memang gelap pun? Okay, no problem with camera, abaikan. Kemudian, the last one, what is aggregate planning? A model that combine forecast and cost so that sharing decision can be made for the planning period. Nampak macam apa benda aggregate planning ni? Benda. By the time saya akan pergi ke slide-slide seterusnya, awak akan nampak lah what is exactly aggregate planning. Okay. The planning process. Okay. Awak nampak kat sini ada 3 layer. Top executive, operation manager, kemudian operation manager ataupun supervisor, foreman kat sini. Okay. Top executive. Tengok kat sini planning process dia. Sekejap saya pakai spek. Long range plan. Dia over 1 year lah. Kalau top executive dekat company itu lebih kurang CEO, apa lagi, general manager, ni semualah dia orang yang kat atas tu lah. So dia orang akan buat planning tentang long range plan, research and development, kemudian new product plan, kemudian capital investment, and of course the facility location and expansion. Dia top executive lah. Kalau you tengok apa benda yang dia buat, kalau ada you kerja dekat kilang-kilang baru kan, ada tiba-tiba ada satu bangunan yang tambahan dibangunkan. So siapa yang decide dia? Top management lah, top executive lah. Dia antara perkara-perkara yang diorang buat kan. Facilities location and expansion. Kemudian planning yang dibuat oleh operation manager, selalunya length dia lebih kurang 3 hingga 18 bulan. Okey, apa yang diorang plan ialah sales plans sebagai contoh, production planning, budgeting, kemudian setting employment, inventory, subcontracting, analyze cooperating plan. Awak lihat kat sini. Employment, setting employment. Siapa yang plan dia? Operation manager. Manager dekat satu-satu operation tu. Kalau department production sebagai contoh, department production tu dia akan set employment. Saya memerlukan 2 orang engineer pada sekian-kian tahun, sekian tahun akan datang. Dia tengoklah turning rate. Kalau kerja tempat tu agak sukar, selalunya turning rate dia tinggi. Apa maksud turning rate kat sini ialah tahun ni 2 orang engineer masuk ke kilang, sebagai contoh satu kilang, saya tak boleh sebut satu company yang spesifik. Sebagai contoh, 2 orang di-hired, engineer di-hired oleh satu company pada department production. Okey, bila dipanggil production tu, turning rate dia tinggi. So pada hujung tahun nanti, selalunya dua-dua tu akan gone. Yang masuk tadi awal tahun, dua-dua akan gone pada hujung tahun, ataupun salah satu akan gone. Maksudnya dia orang bertukar lah.
Ni cerita biasalah engineer. Kalau engineer muda ni, dia orang akan lompat lah. Dia akan mencari tempat yang sesuai dengan cita rasa dia, dengan environment yang dia suka kan. So dia orang akan pilih lah. Sama juga dengan you nanti. So awak kena lihat kat sini, operation manager yang akan decide employment tu, bukan top management. CEO tak lihat lah employment ni. Dia tahu manager je. Manager minta berapa orang, dia beritahu kat HR, kita orang nak 2 orang pada sekian-sekian bulan. Contoh Disember ataupun Januari ataupun March. Dia nak 2 orang. 2 orang lah. So HR akan buka employment tu lah. Sama ada pergi kat job street ataupun mana-mana medium nak panggil orang datang buat interview lah. Okay. Kemudian untuk planning, untuk short range planning, dia pergi ke supervisor, foreman. Awak ingat foreman pun dia tak ada planning ke dekat industri ni? Ada. Okay. Supervisor pun ada planning yang dia orang kena jaga. Selalunya operation manager tu dia akan minta supervisor, foreman, technician dan lain-lain tu ada short range plan dia. Setiap plan yang dia orang. Contoh plan dia orang job assignment lah. Kemudian lagi contoh ordering, job scheduling, dispatching, overtime, part-time help. Ini adalah planning yang level operation managers ataupun supervisor dan foreman yang buat di sebahagian bawah planning. So you lihat kat sini, all this short range plan ni bergantung kepada intermediate range plan. Dia akan bersangkut kat sini. Dan intermediate range plans ni, dia akan bersangkut kepada long range plan. Okay. So, top executive yang akan buat plan yang besar. Okay, bila plan yang besar tu dah ada satu wujud untuk 1 year, seharusnya lebih 3 ataupun 4 tahun, 5 tahun. Kemudian operation manager, okay, tahun ni nak buat apa? Tahun ni nak buat apa? Tahun ni nak buat apa? Untuk operation manager yang buat. Bila operation manager dah decide, okay, tahun first untuk planning yang top executive dah keluarkan tu, tahun first mesti ada pencapaian. Bukan pencapaian KPI, maksudnya gaji aku punya pekerja ni ataupun aku punya engineer sepatutnya dah level 4,000 sebulan, bukan. Tapi dia lebih kepada outcome untuk produk sesuatu company tu. Kalau company tu mengeluarkan TV, outcome TV berapa? Dia punya plan tu lah. Okay. Kalau dia dekat bahagian material ataupun purchasing, berapa anggaran bajet yang digunakan untuk 1 tahun. Dia keluarkan 3 hingga 18 bulan panjangnya planning tu. Kemudian dari planning yang besar tu pergi ke supervisor dan foreman. Okay, apa tugas foreman? Nak keluarkan planning dia. Okay, job assignment, ordering. Ni semua planning yang kecil lah. Yang di manage oleh supervisor dan foreman. Jadi top executive punya plan tu sangat penting. Sebab tu saya banyak kali ataupun berulang kali ataupun awak dengar sekali saja apa yang saya beritahu. Top executive punya plan, dia menentukan hala tuju dia punya industri yang dia bawa. Okey, kalau sebagai contoh Sakina dia jual kuih raya. Dia sebagai top executive, dia kena fikir pada tahun depan adakah macam gitu juga marketing aku. Long range plan. Sakina dia lantik siapa masa tu saya jumpa dekat bilik Puan Siti Kamaria. Tak ingat dia lantik berapa orang kawan dia so datang menjual tu dalam market. Maksudnya Sakina ni macam baru lagi lah menceburi nak menjual-jual kuih biskut raya ni. Kalau dia dah mahir apa yang saya ajar ni, nanti dia akan plan lah. Okay, yang ini first kita ada long planning 1 year ataupun lebih daripada 2 tahun planning, 4 hingga 5 tahun planning. Okay, setiap tahun tu ada plan dia sendiri.
Mungkin dia lantik Nadira, ataupun siapa lagi ya, masa saya jumpa, tak ingatlah. Nadira, untuk tahun pertama dilantik sebagai operation manager. Okey, keluarkan planning untuk first. Macam mana? Biskut apa yang nak keluarkan sampai 100 balang? Biskut kedua apa yang nak keluarkan sampai 300 balang? Okey, macam mana pula bentuk balang yang digunakan? Adakah still bulat lagi, bertutup merah? Itu masih lama lah. Kalau dia tak berubah-ubah ni, maksudnya dia naik cepat, kemudian face down, nak masuk face down kan? Ingat lagi kan? Kita punya fasa produk kita, dia ada introduction sampai ke peak, kemudian dia decline. Kalau awak tak berubah dengan competitors awak tu, awak punya produk decline sampai orang tak nak belilah, rugilah. Alright, okay. Ini aggregate planning. Tadi kita dah tahu apa planning. Ni planning proses. Tapi apa itu aggregate planning? Apa itu aggregate planning? Sebagai contoh, awak lihat kat sini. Selalunya aggregate planning dia rancang lebih kurang 3 bulan. 3 bulan dan 3 bulan. Dia akan bagikan quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 lah. So, sebenarnya aggregate planning ialah anggaran kasar. Anggaran kasar pengeluaran satu-satu produk. Sebagai contoh, company itu jual air conditioner. Okay, air conditioner kan ada bermacam-macam kapasiti. Ada 1 horsepower, ada 0.5 horsepower, ada 1.5 horsepower, ada yang inverter, ada yang non-inverter. Bermacam-macam lah. Kan? Bermacam-macam. Jadi, apa sebenarnya aggregate planning? Aggregate planning ialah total keseluruhan output untuk kilang awak. Contoh, saya gunakan contoh yang sama lagi. Kilang awak mengeluarkan air conditioner sebanyak 2,000 unit untuk 1 horsepower. 2,000 unit untuk 1.5 horsepower juga. Kilang awak untuk bulan Januari. Kemudian 2,000 unit untuk 3 horsepower. Okey, total 6,000 unit. Itulah untuk Januari. Aggregate planning. Okey, continue untuk Februari. Ni semuanya berdasarkan demand lah. Nanti saya tunjuk awak. Jadi ini adalah aggregate planning. Januari 150,000 unit of apa? Contoh air conditioner tadi. Kilang awak perlu keluarkan. Tak kira apa jenis dia. So, dia totalkan lah semua. Untuk Januari, memerlukan 150,000 unit. Untuk Februari, 120,000 unit. Kemudian March, 110,000 unit. Okey, ini quarter first. Untuk aggregate planning lah. Kemudian, awak akan plan lagi untuk quarter 2 dan quarter 3. Macam mana nak plan dia ni? Adakah kita main bubuh number saja? Okey, adakah kita bubuh number saja? Sebetulnya dia ada planningnya lah. Kita tak boleh bubuh je nama kat situ. So, mana number ni datang? Satu, berdasarkan marketplace and demand lah. Of course lah, marketplace and demand. Contoh, komputer kan, alatan komputer tu, laptop, webcam, monitor, mouse, keyboard dan lain-lain, printer sebagai contoh. Semuanya berdasarkan market demand. Okay. Kemudian dekat market demand tu, dia ada demand forecast and order. Demand forecast and order. Kat sini dia ada, mestilah ada demand dia untuk first quarter, second quarter, third quarter. Dari situ awak boleh buatlah aggregate plan awak untuk production. Kemudian dari aggregate plan kat sini pun dia kena tengok juga kapasiti production dia dekat workforce. Adakah cukup? Contoh awak engineer kan? Contoh awak ada technician 2 orang, kemudian ada workforce labor lebih kurang 10 orang. Adakah cukup 10 tambah 2 untuk control
awak punya output pada Januari lebih kurang 100,000 unit. Adakah cukup? Ini termasuk daripada aggregate planning awak. Dia kena tengok juga dekat workforce. Kemudian nak tengok juga dekat raw material available. Adakah cukup raw yang awak order? Ataupun tempat supplier awak. Cukup tak raw tu? Bergantung dengan awak punya aggregate planning. Awak dah aggregate planning awak untuk Januari 110,000, Februari 200,000, March 300,000. Semua nak kena tengok workforce. Kalau contoh dekat workforce ni ada orang demam 3 orang, adakah boleh capai dengan 100,000 unit untuk sebulan tu? Kalau 3 orang demam sebagai contoh, dia mesti at least 3 hari ataupun 2 hari. Tak cukup. Tu siapa nak cover tu kawasan dia tu? Selalunya kalau ada demam, labor demam, selalunya ada replacement. Dia selalu pakai contract workers lah. Jadi macam mana? Itu semua bergantung pada aggregate plan awak. Of course, external capacity subcontractor, kemudian inventory on hand. Nak kena tengok juga inventory on hand. Bila awak plan for aggregate planning for production, kemudian nak tengok proses ataupun machinery awak, boleh tak cover awak punya aggregate planning tu? Saya ulang lagi sekali, aggregate planning ni lah keluaran output kasar untuk satu produk dan satu produk. Kalau awak punya company jual TV, kemudian dia jual vacuum juga, kemudian dijual monitor juga sebagai contoh lah. Tadi TV, vacuum, monitor tak sesuai kod. Komputer, TV, vacuum, komputer. Okay, so ada 3 produk lah awak punya company. So aggregate planning untuk TV berapa, termasuk dia anggaran kasar untuk TV berapa, anggaran kasar production untuk vacuum berapa, kemudian anggaran kasar production untuk komputer berapa. Ada 3. So kalau company awak ni besar, so TV ada 5 jenis, so combine lah aggregate planning tu untuk 5 jenis. Dia kena ada aggregate, sebab tu dipanggil kasar aggregate planning. Okay, dan numbers yang awak nampak tadi tu, dia bukan main bubuh saja. Dia bergantung pada demand, kemudian dia bergantung pada raw material, kemudian dia bergantung pada workforce. Dah ada aggregate planning, dah sesuai, dah nampak dengan kapasiti awak, dengan raw material, inventory on hand, semua dah ada dengan demand. Kemudian barulah dia pergi kepada Master Production Schedule ataupun MPS. Okay, and MRP system, kemudian Detail Work Schedule. Ini Master Production System ni ataupun schedule ni selepas aggregate plan for production lah. Tadi awak nampak dekat sini, ini semuanya masih aggregate planning lagi. Aggregate planning. Okay, dia yang kasar. Okay, bila dah ada yang kasar, barulah ada Master Production Schedule. Yang dari kasar tu, dari apa MPS yang awak kena buat ataupun schedule. Bila kita talking about MPS, schedule yang kasar tu, aggregate planning tu, yang kasar tu, dia akan ada detail of work awak kena buat. Okay, detail of work awak kena buat. Sebagai contoh, TV. Selalunya dia lebih kurang 3 hingga 4 bulan saja nak dibangunkan TV. Untuk bahagian R&D sebagai contoh, untuk bahagian R&D, dia perlukan lebih kurang 1 bulan untuk complete siap, dari sketch sampai ke mold sebulan enggak? Mengikut pengalaman saya, sebulan enggak lah. Kalau bulan ni kita submit drawing, hantar ke supplier untuk buat mold, dia perlukan lebih kurang 20
hingga 30 hari lah untuk siapkan mold tu. Kemudian boleh pasang dekat mesin. Kemudian baru siap lah. Dia memerlukan 20 hingga 30 hari. So, dia kena kompres lah. Siapa yang buat planning tu kena kompres lah siap-siap. Ni mold nak kena siap pada hujung bulan 3 sebagai contoh. Jadi design bulan 2 dah kena siap bila bermulanya sketching awak pada bulan Januari. So 3 bulan kan. So dari design tu pun dah bagi 3 dekat mold sebagai contoh. Dia mesti hantar 2 atau 3 engineer nak lihat mold tu. Adakah dia menepati drawing yang disilakan oleh R&D. Engineer tu akan check lah. Betul tak dia punya size dia? Betul tak dia punya angle dia? Betul tak ada beberapa tempat skru dia? Tempat skru ni ataupun bos lah kita panggil. Bukan bos yang jawatan tu. Tapi tempat skru, kalau awak buka komputer ke, TV ke, apa-apalah, awak buka, bila awak nampak tempat yang dimasukkan skru tu, itu dipanggil bos. Okay. Adakah betul panjang bos dia? Ribs dia yang awak nampak macam ada lebihan-lebihan plastik dekat belakang komponen plastik tu kan, macam plastik yang keluar sikit, itu dipanggil ribs. Adakah ribs dia tu menepati thickness dia? Tujuan ribs dia untuk strengthen lah awak punya structure. Jadi kat bahagian R&D tu pun dah ada detail master production schedule. Okay, dia bukan aggregate planning lah. Aggregate planning tu berdasarkan apa yang dia orang letak. Kalau satu TV tu 6 bulan, 3 bulan pertama sebagai contoh R&D, kemudian hujung bulan ketiga tu itu adalah bahagian production, testing production sebelum nak masuk ke mass production. Dia orang kena ada master production schedule lah kat situ. 2 orang engineer tu yang pergi check tu, dia ada lah berapa dia akan testing. First testing, trial, second trial, third trial, kadang-kadang sampai fourth trial. Itu yang engineer sampai tak tidur malam, duduk dekat mold maker, supaya bila mass production mold tu dah ready. Okay. Itulah engineer akan kerja dekat master production schedule. Yang ni ialah master material, saya lupa ni, MRP. Kejap lagi nanti kita akan tahu apa itu MRP. Okay, aggregate planning. Combine appropriate resources into general terms. Okay, combine, apa itu aggregate planning, saya ceritakan lagi ataupun detailkan lagi. Combine appropriate resources into general terms. Kemudian part of larger production planning system, part of larger production planning system. Kemudian dia adalah disaggregation breaks the plan down into a greater detail. Disaggregation break the plan down into greater detail. Kemudian dia discretion result in a master production schedule. Dia adalah discretion result in a master production schedule. Aggregate planning strategies. Macam mana kita nak buat dia? Decide on whether to use inventory to absorb change in demand. Kalau tiba-tiba ada demand change, apa kita nak buat? Inilah planning dia. Use inventory. Kemudian accommodate change by varying workforce size. Kalau workforce tu tiba-tiba ada seorang meninggal kena COVID, ataupun 3 orang kena quarantine, apa dia nak buat? Kat sinilah aggregate planning strategies. Kemudian use part-timer, overtime ataupun idle time to absorb change. Kemudian use subcontractor and maintain a stable workforce. Subcontractors ni maksudnya you lantik kat contractor. Contractor tu satu-satu, kalau awak pergi dekat kilang-kilang besar lah, Sony ke, Panasonic ke, Proton pun ada juga, dekat Produa pun ada juga. Awak lantik satu company tu untuk cari contractors,
untuk bekerja lah kat kilang awak. Nanti kat company tu akan cari lagi orang kat bawah dia, disubkan lagi kepada contractors yang lagi kecil. Dia sebab apa banyak sub macam tu? Dia nak maintain stable workforce lah. Selalunya company yang dilantik tu bukan kawan-kawan lah. Dia ada juga background study dia. Dia boleh cari orang macam ni, orang dia labor yang macam mana. Semua tu ada level-level dia lah. Kemudian change price or other factor to influence demand. Ni planning strategy, aggregate planning strategy. Ni adalah example aggregate production plan. Aggregate production plan. Month January, dia perlukan lebih kurang 1,500 amplifiers. Amplifiers ni kalau awak ada radio, ada speaker, kan ada speaker, senang cerita lah ni. Sebelumnya sekarang ni nampak radio pun susah nak terangkan amplifier ni. Kalau awak jumpa dekat kedai, awak pergi Giant lah sebagai contoh kan, awak pergi Giant, Tesco ke mana-mana lah yang nampak kat bahagian elektronik tu, bahagian ada TV, ada radio, dia buka kuat-kuat sampai kita tak dengar cakap dengan kawan kita kat sebelah kan. Ada speaker itu, kemudian ada satu benda kecil yang boleh kuatkan, kemudian tukar dia punya bass dia, kemudian nak tukar treble dia. Itu ialah the whole system is that amplifier. Okay, amplifier tu dia ada macam-macam watt. Berapa watt? 250 watt, 150 watt, ikutlah berapa company tu nak buat, ikut suka hati dia lah. So ini ialah aggregate planning untuk company yang keluarkan amplifier saja. Januari dia hasilkan 1,500 amplifier. Okey, untuk Januari selalunya kita memang ada 4 minggu kan. 4 minggu tu, minggu pertama dia nak buat 100 amplifier untuk 240 wattnya. Okey, minggu kedua 500 unit. Kemudian minggu ketiga 100 unit. Dan 75 watt 300 unit. So total untuk minggu ketiga ni ialah 400. Kemudian minggu keempat 500. Awak boleh bayang, awak boleh nampak kat sini. Minggu pertama pada Januari, workforce yang digunakan. Awak kena fikir kat workforce kat sini. Sebab kalau awak demanding, aggregate planning awak ialah 100 unit. So awak bayangkanlah, kalau awak ada 10 orang untuk 100 unit, dia boleh hasilkan. Tapi bila untuk minggu kedua, aggregate planning 500 unit untuk 150 watt. Adakah cukup untuk 10 orang tu nak buat 500 unit pada bulan kedua ataupun minggu kedua? Kat situ kena lihat. Sebab maksimum, saya nampak kat sini, maksimum production untuk setiap minggu ialah 500. Ni 300, 400, ni 500, ni 100, 400 setengah, ni 200, 400 setengah. Apa nak buat kat sini 500 demand ni? Mungkin awak nak buat nak suruh engineer awak kerja overtime kat sini, sebab workers pun nak sampai malam kan. Sebab dia 500 unit berbandingkan minggu pertama ni 100 unit saja. Kalau awak nak maintain 10 orang tu lah, awak kena buat OT untuk minggu kedua ni, nak capai 500 unit. Begitulah seterusnya. Ini adalah aggregate production planning. Okay, aggregate production planning. Sebab apa ada sini production. Tadi saya beritahu aggregate planning saja kan. Sekarang ni ialah aggregate production planning. Dia benda yang sama, cuma dia di bahagian production. Boleh juga aggregate planning di bahagian sales. Boleh juga aggregate planning di bahagian inventory. Boleh. Cuma ini ialah aggregate production planning. Dia pergi ke production lah. Okay. The planning process. Semuanya bergantung. Tadi saya beritahu production capacity. Boleh tak kalau ada 5 orang pekerja, boleh tak 5 orang tu keluarkan 500 unit amplifier? Contoh kat tadi. Adakah marketing customer demand tu betul-betul 500?
Kemudian macam mana pula finance cash flow? Boleh tak cover nak beli material untuk 500 unit tu untuk minggu kedua? Ini semua dikena fikirkan, kena planning siap-siap. Di mana dia nak planning? Kat aggregate production plan lah. Nampak macam simple lah, kita tulis 100, 500, 100, 300, tapi sebenarnya benda ni dia membantu awak punya cash flow, awak punya human resources, kemudian awak bantu engineering design completion, adakah sempat, siap, awak bantu management return on investment capital, awak bantu procurement supplier performance, semua awak bantu berdasarkan aggregate production planning awak. Okey, bila dah semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni meet, awak ada satu aggregate production planning yang besar. Okey, dari situ barulah awak keluarkan master production schedule. Kalau kat sini amplifier 240 watt kan, sebagai contoh untuk minggu pertama, kononlah ini adalah finalized aggregate production plan. Finalized. Minggu pertama 100 unit amplifier. Okey. Dah finalize tu, kita keluarkan pula master production schedule MPS untuk 240 watt, MPS untuk 150 watt setiap minggu. Setiap minggu MPS setiap minggu. Okey. Sebab apa setiap minggu saya beritahu amplifier selalunya company ni sekejap je, 100 unit ni sekejap je. Tapi kalau awak ada job shop punya company nak keluarkan 100 amplifier, susah juga ni dalam seminggu. So depend lah, kalau awak perlukan 2 minggu, setiap 2 minggu awak nak segregatekan dia sebagai 2 minggu pun no problem. Okay. Untuk 245 watt, dia ada MPS dia. Amplifier ni kan contain macam-macam kan. Dia ada dia ada resistor, dia ada kapasitor, dia ada casing dia. Dekat situ lah ada MPS dia yang detail. Okay. Kemudian dari side MPS pergi dekat material requirement plan, MRP tadi, material requirements plan. Adakah boleh pergi ke awak punya material requirements tu, boleh tak meet awak punya master production? Kalau tak boleh meet, tukar lagi material requirement plan ni sampai meet awak punya master production schedule. Kalau dah betul okey, tak ada masalah, okey pergi pula capacity requirement. Okey tak? Kalau tak okey, kalau okey pergi kat sini execute capacity plan. Kalau tak okey, dia pergi kat sini material requirement, perlu bertukar tak? Kalau tak okey lagi, mungkin kat sini juga yang kena tukar. Kalau nak execute capacity tak boleh lagi, akan return. Ini semua akan return lah. Ini yang bagusnya bila awak tahu planning yang sebenar, dari aggregate production planning ke master production schedule, pergi ke material requirement plan, pergi ke execute capacity plan dan execute material plan. Barulah awak boleh jalan benda tu. Benda-benda planning ni lah yang awak perlukan sebelum awak memerlukan satu-satu projek tu. Okay, we done on the aggregate planning. Harap semua orang faham tu. Okay, selalunya saya nak beritahu awak sebagai tambahan, selalunya dia setiap department ni dia akan fix dekat aggregate production planning lah. Sebab awak nampak ni loop dia, change production plan, kan? Kalau material requirement plan ni macam tak boleh, okey, dia pergi kat sini master production schedule, boleh tak tukar, dianjakkan panjangkan sikit supaya material tu ada dekat supplier awak, panjangkan sikit. Kalau boleh, dia pergi loop kat atas, boleh meet tak minggu pertama, boleh meet tak minggu kedua untuk the whole aggregate production plan. Awak nak meet demand kan dekat customer.
Dia kena loop kat situ. So, semuanya akan based on aggregate production plan. Kalau tak ada plan ni, cecah merbah lah awak punya kilang production tu. Okay. Kemudian kita pergi ke master production schedule. A master production schedule or MPS detail plan that states how many end item will be produced within specific ataupun specified period of time. End item can be either finished product or the highest level assemblies from which shippable product are built. Okay. Sebab apa dia panggil end item? Selalunya MPS ni sebagai contoh, dia akan disediakan oleh parent company. Ni saya cerita pasal Proton sebagai contoh. Proton ni kira parent company lah. Kemudian dia ada sub company, first tier. Kemudian dia ada yang first tier ni, dia ada lagi second tier. Kemudian ada lagi third tier. Okay. Third tier, second tier, first tier ni semua akan depend on master production scheduling yang dikeluarkan oleh Proton. Okay, kalau Proton cakap saya nak item-item yang nak pasang dekat Proton Proton apa X70 ni mesti nak ada sampai pada sekian hari bulan. Okay, dia orang kena patuh MPS yang diletakkan oleh Proton tu. Okay, tu untuk first tier, second tier and third tier selalunya production dia dia buat pintu, dia buat bonnet, dia buat bumper, dia buat exhaust, dia buat absorber, macam-macam lah dia buat. Semua dia buat ada. Kemudian sampai waktu Proton minta, okey dia hantar. Kalau tak cukup, dia kena denda. Tak kira lah first tier, second tier atau third tier company ni. Dia orang akan kena denda dengan Proton. Itu ada dalam kontrak dia orang lah. Tengok kat sini apa yang ada dalam master production schedule. First, specify what is to be met and when. Bila dan siapa. Bukan siapalah. Apa yang perlu dibuat, met, dan bila perlu dibuat dan dihantar. Must be accordant with aggregate production plan. Okay, master production schedule ni mesti berdasarkan aggregate production plan. Kemudian aggregate production plan set the overall level of output in the broad terms. As the process move from planning to execute, each step must be tested for feasibility. Seterusnya, MPS is established in terms of specific product. Schedule must be followed for reasonable length of time. Awak tak boleh lah buat schedule. Sebagai contoh, nak buat mall, kalau company tu cakap sebulan 20 hingga 30 hari, 20 hingga 30 hari lah dia. Awak tak boleh tightkan dia sampai kepada 11 hari, 10 hari. Awak nak 5 hari, tak boleh. Company yang macam boleh awak nak macam tu, minta dia dari sepatutnya 20 hari awak nak minta dia siapkan dalam 10 hari, tapi awak kena bear the effect lah. Bear the effect. Selalunya kalau benda yang cepat siap ni kualitinya agak low lah selalunya, tapi tak semestinya. Okay, the MPS is quite often fixed or frozen in the near term part of the plan. Dia fix selalunya lah. Dia nak capai matlamat aggregate planning, selalunya MPS dah buat siap-siap, tarikh tu kena patuh siap-siap lah. Selalunya first tier, second tier, third tier company dia akan patuh je lah. The MPS is a rolling schedule, benda yang sama saja, cuma tarikh je berubah. Kemudian the MPS is statement of what is to be produced, not a forecast or demand. Nampak tu? MPS is a what is to be produced. Kalau aggregate tu dekat demand tu, berdasarkan demand, aggregate planning. Tapi MPS ni apa yang awak kena buat. Itu bezanya antara MPS, Master Production Schedule, dengan aggregate planning. Right? MPS can be expressed in any of the following terms: customer order in a job shop, make to order, model in repetitive, assemble to stock, an end item in continuous, make to stock.
Okay, make to order, assemble to stock, and make to stock. Ni beza dia, master production schedule. Dia buat sesuatu untuk order. Ni satu company kecil lah. Dia buat production tu berdasarkan order. Kemudian ada juga dia buat tu ataupun dipasang tu berdasarkan untuk restock, stok untuk mother company dia. Dia nak buat stok saja. Assemble untuk buat stok saja. Ataupun dia nak buat sesuatu untuk stok. Assemble dengan buat sesuatu tu berbeza. Sebagai contoh, awak nak buat kotak. Okey, awak nak buat kotak. Sebagai contoh kotak ni. Kotak ni kan. Kotak ni. Dia awak buat dia untuk stok kepada company. Untuk stok dia kepada company. Kalau untuk assemble, ni tak assemble. Kalau ni sebagai contoh. Ni ialah ultrasonic sensor. Awak tengok sini ada macam-macam kan dalam dia ni kan, ada macam-macam. Ni ada sensor kat sini, ada IC kat sini, ada PCB board kat sini, kemudian ada soldering pula kat sini. Okey. Item-item yang kecil-kecil ni ada dia bagi sub kepada third tier punya company. Third tier punya company akan sediakan kepada second tier company. Second tier company akan solder benda ni. Bila dia dah solder, dia akan stock. Itu dipanggil assemble to stock. Berbeza dengan third tier company. Contohnya dia buat IC ni. IC ni, awak nampak IC ni? Nampak? IC ni. Dia buat benda ni, make. Kemudian nak stockkan dia. Itu beza. So, MPS tu dia ada 3 level lah. Bukan 3 level. Dia ada bermacam-macam jenis. Ataupun 3 jenis. Bukan macam-macam jenis. Ada 3 jenis. Ada make to order. Dia buat sesuatu berdasarkan order. Kemudian ada yang dia pasang sesuatu untuk stokkan dia. Kemudian dia pasang sesuatu ataupun dia buat sesuatu untuk stokkan dia. Okay. Ini ialah Nancy Specialty Foods. Gross requirement for crab meat. Apa ni tak tahu. Kemudian minggu ataupun hari. Dia pakai hari. Day 6, 7, 8, 9 hingga 14. Okay. Amount yang diperlukan ialah 15. Ni MPS dia. Kemudian hari ke-8 100, hari ke-9 47. Saya rasa macam ni aggregate planning saja ni. Bukan MPS ni. Ni aggregate planning, bukan MPS. Sorry for that. Time period are usually master production scheduling. Time period are usually measured in weeks. Okay, time period usually measured in weeks, although they are measured in hours, day or even months. Okay, selalunya akan dikira bukan minggu. Okay, MPS. Authorized production plan. Kemudian prospective master production schedule. Ini dari MPS. Kemudian resource available, no. Kalau yes, pergi ke master production schedule. Authorized. Kalau yes lagi, pergi ke material requirement planning lah. Ni proses yang dah tunjuk ke atas. Limitation from operation the machine capacity. Selalunya nak dekat limitation nak proceed kita punya master production scheduling ataupun MPS ialah first the machine capacity. Adakah awak ada machine capacity yang boleh keluarkan 100 unit satu hari? Dia kena back on benda ni lah, machine capacity. Kemudian of course labor, ni ada limitation lah, labor. Kemudian overtime, workers awak, adakah dia boleh bayar overtime? Selalunya overtime ni mahal. Kalau technician, saya ingat saya dulu waktu saya bekerja, sejam company kena bayar hampir RM24 sejam. RM24. Subcontract pun kena bayar juga. Other resource estimated and the product plan.
Operation revise the MPS until either it find a schedule that satisfies resource limitation or determine that no feasibility schedule can be found. Okay. Operation revise the MPS. Macam mana MPS tu boleh di-revise? First, the schedule that satisfies resources limitation. Resources limitation macam awak punya machine tiba-tiba breakdown. MPS akan berubah lah. Ataupun feasibility schedule can be found. Maksudnya awak rancang company ni boleh ambil awak punya projek untuk siapkan projek awak, nak buat stok ke nak buat apalah tak kisah, tiba-tiba company tu reject, macam ada masalah lah kat company tu, so awak reject dia punya barang-barang dia, awak nak pergi tukar kepada company yang lain. So, dia boleh tukar MPS lah. MPS tu boleh di-reschedule lah. Terpaksa di-reschedule. Awak boleh baca ni seterusnya. Apa yang terjadi kat sini. In the later event, the production plan must be revised to adjust production requirement or increase authorized resources. Ultimately, an acceptable prospective MPS emerge and is presented to plan management for authorization. Ni awak boleh baca. Awak baca seterusnya. Example, bicycle manufacturer does not accept order from custom design. So selalunya dia akan product to stock. For example, ada 3 company, one family untuk 20 inci punya tayar, kira satu family lah. Kemudian ada 3 kategori, Alpha, Dirty Dan dan Roadster. Alpha training wheel designed for children learning to ride. Dirty Dan racing decal and ragged tires. Roadster hand clippers, brake dan seterusnya lah kat sini lah. All 3 are basically the same bicycle with minor variation in color. So apa yang kena buat ialah aggregate planning. Daripada benda ni, aggregate planning. First, 1,000 unit in January. Kemudian 1,500 unit in February. Kemudian 2,000 unit in March. Apa nak kena buat? Alpha tu pada minggu pertama tak ada. Then 150. Ni kena patutlah kat sini monthly total. Ini awak punya aggregate planning. Sama dekat sini. Aggregate planning. Dia kena total kat sini kena sama. So awak detailkan dia. Ini adalah MPS. Ni pun tak detail lagi bagi saya. Okay. Untuk alpha ni. Dalam alpha ni, sebagai contoh, minggu kedua kat sini, apa yang diperlukan dekat basikal alpha tu. Sebagai contoh. Dia kena detail lah. Dekat rim, dia ada perlukan skru, ada perlukan tube, ada perlukan tayar, ada perlukan rim kan. So, tu semua tu MPS. Ada detailnya lagi. Kemudian ini based on customer. Ini January, February, March. Kemudian ni April and May. Awak lihat kat sini macam mana dia buat MPS. Forecast. Dari forecast perlukan 20 unit. Customer order ataupun book 23 unit. Kemudian projected on hand ialah 22 unit. So forecast is less than book order in week 1. So projected on hand balance projected on hand balance ialah 45 tambah 0 tolak 23. Okey, 45 tambah 0. Macam mana tambah 0 kat sini? Tolak 23. Dia tak buat lah maksudnya pada minggu pertama. Okey, ni 45 ni stok dia ada. Tambah 0, minggu pertama tak buat. Kemudian tolak 23. Customer order. So, projected on hand dapat 22. 45 quantity on hand yang stok dia ada. Kemudian April minggu pertama
Dia tak buat. Patutnya kat sini ada ni. Row untuk production. Order ada 23, tolaklah 45, tambah kita tak buat pada minggu tu, tolak 23 equal to 22 kat sini. Ini contoh master production schedule lah. Awak boleh dapatkan quantity ni. Ataupun guna tree value. Ataupun tree valve, sorry. Week 1, 2, 3 sampai week 8. Beginning inventory ada 45. Requirement 23. MPS quantity tak ada. So ending inventory ialah 22. 45 tambah kosong. Master production schedule quantity kosong. Tolak 23 dapat 22. 22 tambah kosong tolak 20 dapat 2. Macam itulah seterusnya. Mudah saja. Ataupun gunakan yang ini. Total number of order book until the next receipt of material is 23 tambah 15 equal to 38. 23 tambah 15. 23 tambah 15 ialah 38. So that jumlah 45 ni yang ada on hand tolak 38, total yang ini dapat available to promise inventory 7. Sebab MPS quantity tak ada. Quantity nak produce produk tu pada minggu pertama bulan April tak ada. Minggu kedua pun tak ada. Lihat pada minggu ketiga kat sini. Customer order ada 8 order. Minggu keempat ada 4 order. So 8 campur 4. Oh, dia sampai ke 5 ni. Dia 2 minggu. Dia punya forecasting sampai 3 minggu. 8 campur 4 campur kosong. Okay. Kemudian projected on hand 62 inventory. Kemudian MPS quantity dia adalah 80 kat sini. Dari 80 ni macam mana dapat? Yang ini 80 dia punya MPS quantity lah. Dia punya production untuk minggu tu, minggu ketiga bulan April, dia nak produce 80 biji unit. Kemudian 8 campur 4 campur kosong untuk 3 minggu seterusnya ialah dapat 12. So available to promise inventory ialah 80 ni tolak 12. 3 ni. So balance available to promise inventory ialah 68. So ini adalah available to promise inventory 68. So 68 ni dia akan carry forward lah seterusnya. With respect of to the MPS, 3 basic strategy enable firm to manage inventories in support of the competitive priorities. Kalau awak lihat kat sini kan, master production scheduling ni kan, sebenarnya dekat setiap company dia ada berbeza-beza master production scheduling. Berbeza-beza lah. Dia tak fix pada forecast, customer order, project on hand, MPS quantity, ATP. Dia ada bermacam-macam kat situ. Tak semestinya. Tapi yang simpelnya di sini. Selalunya orang akan pakai yang ni lah. Beginning inventory, requirement ada berapa, shortage tak shortage, kemudian berapa production akan buat, kosong, dapat end inventory. So ini setiap minggu kita akan tahulah inventory kita ada berapa. Ni akan membantu inventory. MPS capacity priority. With respect to the MPS, 3 basic strategies enable firm to manage inventory in support of the competitive priority. First, tadi make to order strategy ataupun assemble to order strategy ataupun make to stock strategy. Sekarang berapa? Okey, MTO, ATO dan MTS ni
saya akan buat satu assignment, don't worry, ataupun quiz. Saya akan bagi kat Google Classroom. Saya nak tengok apa yang awak faham tentang MTO, ATO dan MTS. Ni kena study sendiri. Okay, kena study sendiri. Boleh baca kat sini, no problem. Ataupun awak cari saja resources dekat internet, materi-materi yang ada kat internet. Semua sangat bantulah. Ini benda ni common. Awak akan jumpa dekat industri. So, selalunya dia akan share dekat internet. So, sourceful lah. Don't worry tentang MTO, ATO and the rest. So, I will make it as a quiz for this. Hope you can submit the half page or full page of assignment. It's the essay, of course, mesti essay punya. Use your own word, don't copy paste. I will check one by one. Okay, thank you. That's it for today, the lesson. Hope you can understand what is aggregate planning and master production scheduling. Okay, master production scheduling. Don't worry with these numbers. Don't worry with this number. I won't test you any of these numbers because dulu pun saya kerja, kita orang tak pakai pun benda ni. Okay, setiap company tu dia ada sediakan dia punya master MPS dia lah. So setiap engineer tu akan difahamkan apa yang dia kena buat dengan MPS tu, so dia orang akan kejar. Okay, don't worry with this MPS. Selalunya setiap company dia ada MPS dia sendiri dan setiap department tu MPS dia tak sama. Okay, don't worry. Itu saja. Try to understand this more because this will help a lot on your assignment later on. Okay, thank you again. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.